Baiklah, dalam kita melihat dan membincangkan mengenai rombakan Kabinet di peringkat persekutuan, bersama kita di talian Google Meet pada ketika ini, Dr. Nur Aida Kipli. Doktor, terima kasih kerana bersama kami di Awani Borneo pada waktu ini. Doktor, bagaimana doktor, terus saya kepada soalan doktor, bagaimana Dr. Aida melihat kepada rombakan Kabinet ini dan meletakkan tanggungjawab Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak itu kepada Datuk Seri Fadilah Yusof. Kuasa yang cukup besar untuk Datuk Seri Fadilah menyelesaikan isu MA63, infrastruktur, sosial dan ekonomi, dan tiada lagi kuasa itu penuh kepada beliau untuk memutuskan atau menyelesaikan isu-isu tersebut. Dr. Aida. Okey, pertama sekali terima kasih Awani atas jemputan untuk saya membuat ulasan mengenai rombakan kabinet baru ini. Okey, kita terus kepada soalan yang dilontarkan iaitu Datuk Seri sebagai Menteri Bertanggungjawab terhadap Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Saya melihat ini satu kelebihan kepada seluruh penduduk Sabah dan Sarawak yang mana seperti kita sedia maklum sebelum ini jawatankuasa telah ditubuhkan dan perlu melalui beberapa proses dan peringkat. Dan apabila Datuk Seri telah diberi amanah tanggungjawab secara terus untuk beliau bertanggungjawab terhadap Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, satu kelebihan yang mana apa saja yang telah diperjuangkan oleh kedua-dua buah negeri ini dapat dilaksanakan dengan secara telus, yang mana ini menunjukkan bahawa kepercayaan PMX kepada Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri dalam Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam ini untuk beliau melaksanakan apa yang telah dijanjikan sebelum ini. Jadi saya secara peribadinya melihat sebagai salah seorang penduduk Sarawak mengatakan pelantikan ini adalah satu penghormatan dan ini juga menunjukkan bahawa PMX dan barisan-barisan jemaah menteri juga ada memberi macam katanya ini memberi pertimbangan yang penuh terhadap pelaksanaan MA63 ini kepada seluruh penduduk Sabah dan Sarawak, dan saya percaya dengan amanah dan tanggungjawab yang digalas oleh TPM ini juga dia akan memberi banyak kepentingan dan kelebihan kepada penduduk Sabah dan Sarawak. Jadi seperti yang PMX kata sebelum ini, benda ini, perkara ini bukan lagi untuk dibincangkan tetapi untuk dilaksanakan, dan proses pelaksanaan itu telah diberikan sepenuhnya kepada TPM Datuk Seri Haji Fadilah bagi beliau melaksanakan apa yang telah diamanahkan kepada beliau. So maknanya sebelum ni Datuk Armizan dan sekarang Datuk Fadilah pula untuk mengetuai dua-dua dari Sabah sebelum ini dan dari Sarawak, maknanya diorang faham apa yang rakyat perlukan, apa yang perlu diketengahkan, apa yang perlu diselesaikan oleh Kerajaan Persekutuan. Betul, Doktor? Ya, kita tidak nafikan sumbangan Datuk Armizan sebelum ini, betul. Sebab sejak kebelakangan ini isu MA63 mencanak-canak di kedua-dua dua negeri Sabah dan Sarawak. Ada yang telah diselesaikan, masih dalam perundingan, masih dalam atas kapasiti dasar. Jadi kita percaya dengan pelantikan Datuk Seri ini boleh boleh meneruskan lagi apa yang telah diperjuangkan oleh Datuk Armizan. Cuma kelebihannya di sini adalah sebelum ini kepada Datuk Armizan Sabah dan sekarang ini kepada Datuk Seri Haji Fadilah ke Sarawak. Okey, Dr. Nur Aida juga. Datuk Seri Fadilah juga diamanahkan atau diberi tanggungjawab Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam. Kita tahu Sarawak ini memang ke depan dari segi agenda transisi tenaga di Sarawak, dan kita tahu Sabah dan Sarawak ini ada sumber asli atau kekayaan sumber hutannya, empangannya dan sebagainya. Bagaimana ini boleh dikemudi dan membantu Datuk Seri Fadilah membantu Kerajaan Persekutuan sekaligus meletakkan peralihan tenaga ini bukan saja di Sarawak, bukan saja di Sabah, tetapi juga di semenanjung Malaysia. Okey.
Merujuk kepada soalan ini, memang tidak nafikan Sarawak Hmm. maju ke hadapan dalam renewable energy yang mana selaras dengan agenda post-COVID Development Strategy 2030 yang telah dirangka oleh Yang Berhormat Premier Sarawak. Dan dengan kelebihan ini juga, saya percaya Sarawak boleh menjadi satu penanda arasan kepada kerajaan persekutuan yang mana Sarawak ini mampu untuk mencari dan untuk bergerak ke hadapan dalam memantapkan ekonomi, melestarikan ekonomi bagi menjana pendapatan untuk penduduk Sarawak. Dan saya juga percaya bahawa dengan portfolio peralihan tenaga dan daya guna awam ini, TPM akan bekerja rapat dengan hubungan di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dan untuk merealisasikan apa yang telah menjadi agenda pembangunan dalam kerajaan madani ini. Okey, Dr. Nur Aida, soalan terakhir saya sebenarnya kalau bersembang dengan Dr. Nur Aida ni memang kurang, kita memang akan kesetukan masa. Datuk Armizan Muhammad Ali sebelum ni pemangku KPDN dan akhirnya diberi amanah untuk mengetuai kementerian itu. Saya tahu sejak Julai lalu beliau turun padang baik KPDN dan menggalas tanggungjawab untuk menjaga banjir, NADMA dan sebagainya. Dr. Nur Aida sendiri melihat kepada Datuk Armizan performan ini dan akhirnya Perdana Menteri melantik beliau menggalas amanah daripada Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub yang meninggalkan legasi yang cukup baik seperti rahmah dan sebagainya. Pandangan Dr. Nur Aida. Okey, saya setuju apa yang dikatakan oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji G yang mengatakan satu penghormatan kepada Datuk Armizan di atas prestasi beliau yang memegang portfolio sendiri dan juga turut memangku dalam portfolio Allahyarham sebelum ini. Jadi berdasarkan prestasi beliau, inilah yang telah memberi kepercayaan PMX kepada Datuk Armizan untuk meneruskan legasi di bawah Kementerian Perdagangan dalam negeri ini. Dan saya juga percaya bahawa perombakan kabinet ini semestinya apa yang telah PMX tetapkan adalah mereka tim PMX yang mendukung dasar-dasar kerajaan untuk mereka teruskan apa saja agenda pembangunan dan meletakkan mereka yang bersesuaian untuk memikul tanggungjawab ini. Dan sedikit lagi Penny Hassan, saya melihat rombakan ini sebenarnya dalam 27 Jemaah Menteri telah menjadi 30 yang mana rombakan sepenuhnya adalah terhadap 7 kementerian, 4 hanya menteri, 8 timbalan menteri dan 8 kementerian kekal. Jadi Datuk Armizan ini adalah salah satu dalam rombakan yang telah dibuat, namun rombakan ini mampu akan membangunkan lagi, meningkatkan keterlihatan sumbangan dalam KPDN nanti. Baiklah, terima kasih Dr. Nur Aida Kipli. Mungkin kita akan terus bersama Dr. Nur Aida untuk buletin-buletin seterusnya.